Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan seperti biasa, bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey, 2 hari yang lepas Datuk Seri Ashraf Wajdi Dosuki, Datuk Seri pula, Dr. Ashraf Wajdi Dosuki ada berkongsikan berkenaan dengan pertemuan beliau dengan Tengku Zafrul, yang mana saya percaya ramai yang sudah pun sedia maklum berkenaan dengan jawapan Tengku Zafrul berkenaan dengan tuntutan KWSP 2.0 secara bersasar, yang mana ulasan daripada Menteri adalah beliau menjelaskan bahawa kerajaan telah memperhalusi mengenainya, terutama sekali mengambil kira isu-isu berbangkit setelah memenuhi permintaan pengeluaran KWSP kali terakhir, pengeluaran khas hari itu yang terdahulu. Bagi beliau, kerajaan punya tanggungjawab untuk bantu golongan yang terkesan teruk, bukannya membiarkan mereka berterusan mengeluarkan lagi simpanan hari tua mereka. Okey, ini adalah jawapan Tengku Zafrul. Jawapan ini bersifat jawapannya penolakan. Okey, jadi di sini yang pertama sekali, ini adalah jawapan yang bukan kali pertama Tengku Zafrul memberikan jawapan penolakan. Malah dalam proses tuntutan pengeluaran KWSP bermula daripada Citra, kemudian kepada pengeluaran khas, ini adalah penolakan yang ketiga kali. Dan untuk penolakan yang kali ketiga ni, seperti yang kita tahu, kalau anda masih ingat, untuk pengeluaran khas yang saya pernah kongsikan beberapa kali sebelum ini, bahawa pada sidang parlimen bulan Mac 2022, Tengku Zafrul dalam sidang parlimen tersebut ada menyatakan tentang kebimbangan beliau terhadap isu caruman pencarum, yang mana jika dibenarkan lagi pengeluaran, bimbang akan memberikan kesan yang besar, yang buruk terhadap pencarum. Dan beliau meninggalkan persoalan, sanggupkah tuan-tuan dan puan semua, dia menunjukkan kepada wakil rakyat, untuk melihat pencarum terkesan di hari tua kelak. Jadi waktu itu, walaupun ayatnya menunjukkan seperti penolakan, tetapi selepas beberapa hari saja, Datuk Seri Ismail Sabri mengumumkan bahawa pihak kerajaan akan melaksanakan pengeluaran khas KWSP 10,000 secara one-off payment. Okey, jadi kita perlu ingat, walaupun berlaku penolakan secara verbal di sini, ini adalah perkara yang biasa ataupun respon yang sudah kita boleh agak apabila beliau sendiri tak memberikan sebarang, orang kata, respon untuk berjumpa dan sebagainya. Jawapan penolakan daripada Tengku Zafrul ni adalah sesuatu perkara yang kita boleh agak. Pada saya itu tidak memberikan sebarang masalah, kerana itu adalah fungsi dan juga peranan beliau sebagai Menteri Kewangan. Tak apa, kerana kita masih lagi di PJR mempunyai beberapa kaedah-kaedah yang lain. Dan seperti yang kita sedia maklum, pada hari Khamis ni nanti PJR akan bertemu dengan Yang Berhormat Lembah Pantai Ahmad Fahmi, kalau tak salah saya nama dia, untuk membicarakan tentang isu ini, bagi membawa isu ini ke dalam sidang parlimen, sidang Dewan Rakyat. Jadi perkara ini tidak akan berhenti di sini, walaupun berlaku sedikit penolakan. Yang kita tahu, keputusan mutlak adalah daripada keputusan Perdana Menteri. Pentingnya di sini untuk kita berkongsi dan juga bagi PJR itu sendiri untuk menekankan tentang pengeluaran ini adalah kita fokuskan secara bersasar kepada 4 kategori, yang pada saya secara peribadi 2 kategori yang utama, iaitu bagi suri rumah dan juga ibu bapa tunggal ataupun ibu tunggal yang mereka nyatakan sebelum ini. Kemudian bagi mereka yang sudah tidak lama mencarum, pada saya wajar diberikan kebenaran untuk mereka ini membuat pengeluaran. Dan kaedah pembayaran bagi pengeluaran ini haruslah dipelbagaikan. Tidak semestinya secara one-off keseluruhan, mungkin boleh dibuat secara bulanan, secara 6 bulan sekali, secara tahunan, ataupun apa-apa saja kaedah yang sedikit sebanyak boleh membantu meringankan beban mereka yang sudah tidak lama mencarum ini, terutama sekali suri rumah ataupun ibu tunggal. Sebagai contoh, suri rumah dah lama tak mencarum, ya, mereka akan menikmati dividen, tetapi mungkin wajar diberikan pilihan sendiri kepada mereka. Dulu mereka memilih untuk bekerja dan perlu untuk mencarum disebabkan oleh harta dan sebagainya. Tetapi apabila mereka berhenti kerja, 10 tahun tidak mencarum, 15 tahun tidak mencarum, pada saya mereka ini perlu diberikan pilihan.
cadangan Tengku Zafrul untuk orang kata mewujudkan, mengkaji bagi memberikan bantuan ataupun bantuan yang baru, memandangkan beliau mengatakan ini adalah tanggungjawab kerajaan untuk membantu mereka yang masih lagi terkesan dengan kesan ekonomi akibat pandemik dan sebagainya. Ini adalah perkara yang bagus. Saya menyambut cadangan dan juga penjelasan ini. Seperti saya telah nyatakan sebelum ini, saya berharap akan ada satu bantuan seperti bantuan khas COVID-19 BKC yang diberikan pada tahun lepas sebanyak 800 ataupun 500 ringgit macam tu, wajar diberikan, tetapi pada jumlah yang lebih besar kepada mereka yang terkesan dan dipanjangkan daripada B40 kepada sehingga M40. Saya menyahut baik cadangan jika perkara ini orang kata dikaji semula ataupun dilaksanakan. Tetapi untuk pengeluaran secara bersasar KWSP ini wajar juga diberikan dan dipertimbangkan kepada mereka yang berada dalam dua kategori yang utama. Yang dua kategori di bawah ni, yang baki bawah 20,000 ataupun baki lebih 20,000 ni, ini terpulang kepada kebijaksanaan kerajaan. Kita ada ramai pakar ekonomi, tetapi bagi mereka yang dah tidak aktif mencarum, pencarum yang pasif ni, saya sangat-sangat merasakan wajar diberikan pilihan kepada mereka. Dan jumlah mereka ini, pencarum yang tidak aktif ni, kalau ikut semasa pengeluaran untuk Aisina dulu, sekitar 2 ataupun 2 juta lebih pencarum sahaja, tak banyak pun. Jadi perlu diberikan pilihan kepada mereka. Kita bukannya nak minta kerajaan tunduk setiap kali ada permintaan-permintaan sebegini, tetapi wajar dikaji semula. Orang kata pilihan untuk pengeluaran 50, umur 55, beli rumah sebagainya, wajar dikaji, bukan dikaji tapi ditambah untuk pengeluaran bagi mereka yang sudah tidak lama mencarum. Mungkin tak maulah cerita pasal masa depan, sebab kalau sekarang pun mereka ini mempunyai masalah untuk survive dan sebagainya, mungkin dengan wang itu dapat membantu mereka untuk menjana ekonomi mereka semasa yang lebih baik, dan sedikit sebanyak secara tidak langsung boleh membantu mereka untuk hari tua mereka. Hari ini mereka dibenarkan membuat pilihan untuk mengeluarkan wang daripada caruman mereka, ibu tunggal, suri rumah ataupun mereka yang dah lama tak mencarum. Kemudian apabila mereka dapat wang itu, mereka gunakan untuk sesuatu yang baik, mereka menjana pendapatan dan mereka mungkin akan mencarum semula. Ini adalah salah satu, orang kata seperti yang Dr. Ashraf ni ada cakap semasa debat berkenaan dengan penggunaan KWSP sebelum ini. Beliau ni ada menjelaskan tentang perkara ini. Mereka-mereka yang berada dalam sektor gig ekonomi seperti Grab, pemandu Grab, sama ada yang penghantar makanan ataupun penghantar yang bawa kereta ni kan. Jadi memang mereka ini memerlukan, dan perkara ini boleh membantu mereka untuk memperbaiki taraf ekonomi mereka. Jadi untuk golongan, lagi sekali, untuk golongan dua kategori ini, pada saya sangat wajar, bukan lagi dipertimbangkan tapi diluluskan dengan secepat yang mungkin bagi membantu mereka daripada terhimpit dengan lebih teruk lagi, kerana mereka ini dah lama tak mencarum. Waktu pandemik langsung mungkin tak ada pendapatan, dan sekarang ni baru nak boleh bernafas sikit tapi masih lagi terhimpit. Tolong berikan pilihan dan juga pertimbangan kepada mereka ini. Walaupun diwujudkan bantuan baru, saya yakin masih lagi tidak cukup untuk mereka ini. Berikan pilihan kepada mereka untuk memperbaiki mereka punya keadaan ekonomi semasa. Kadang-kadang kita tahu ada yang underemployment ataupun ada yang sebelum ini T20 tapi tak dapat meneruskan kerja, berniaga dan sebagainya. Komitmen tu terlalu besar, benda tu perkara yang lepas, dah diikat pun komitmen tu, kemudian disebabkan pandemik dan sebagainya hilang pekerjaan. Sekarang ini boleh bekerja, cari pendapatan sendiri, berniaga dan sebagainya, tetapi komitmen yang besar tu masih lagi terikat. Jadi mereka ini wajar diberikan pertimbangan, walaupun ada tambahan untuk moratorium, penstrukturan semula loan dan sebagainya, tetapi adakah perkara tersebut benar-benar boleh membantu untuk meringankan beban mereka. Jadi saya harap ada satu pertimbangan yang sangat wajar daripada pihak kerajaan. Malah ada ahli parlimen sekiranya sudi untuk memanjangkan isu-isu bagi seperti yang saya dah nyatakan tadi. Jadi itu saja yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan terbaru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang punya sebarang persoalan, sebarang masalah ataupun sebarang komen, anda boleh utarakan di ruangan YouTube ataupun di ruangan Facebook saya, Video Selamat Channel. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.